This call is now being السلام recorded. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري واستقم لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم وإنها من الملائكة المقربين المسلمين استعلنا ورحمتك من رب اشرح لنا صدرنا ويسرنا واحلنا لساننا قال الشيخ المصلح لا نفعنا دارين سكن maka masuk di dalam kata ditutup itu empat perkara. Maka masuk di dalam kata, ini masuk di bawah kata ditutup itu empat perkara. Masuk di bawah kata ditutup. Pada tarif bagi hukum syaraknya, khitabullah ta'ala al-muta'alliqu bi'af'alil mukallafin bitalabi awil ibahati awil wad'i lahumah. Masuk di bawah kata tutup. Artinya kalam Allah azali yang bergantung dengan segala perbuatan orang mukallaf. Dengan ditutup atau ibahah atau dengan dihantarkan bagi keduanya. Jadi masuk di bawah kata ditutup tu empat perkara. Satu, wajib. Pertama, wajib. Kedua, sunat. Ketiga, haram. Keempat, makruh. Itu masuk di bawah kata tutup tu empat perkara sebab kita dah jelas pada minggu lepas bahasanya tutup tu terbahagi kepada dua, tutup buat, tutup tinggal. Tutup buat, tutup tinggal. Lepas tu tutup buat tu ada kalanya wajib, ada kalanya sunat. Tutup tinggal tu ada kalanya makruh, ada kalanya haram. Lalu itulah masuk dalam kata tutup tu empat perkara. Pertama, wajib. Pertama, wajib. Sebab wajib tu ialah tutup buat dengan secara putus. Kedua, sunat. Kalau tutup tu tutup buat juga tapi dengan secara tidak putus, panggil katanya sunat. Ketiga, haram. Mana tutup tinggal dengan secara putus. Itu haram. Keempat, makruh ialah tutup tinggal dengan secara tidak putus. Semuanya empat. Masuk di bawah ibah. Bawah talab. Tapi masalahnya bahasa Melayu kita ni panggilannya begitu. Panggil wajib, panggil sunat, panggil haram, panggil makruh. Padahalnya yang betulnya kalau hukum tu ialah wujub. Kalau hukum tu wujub. Yang pertama tu kena kata wujub. Yang kedua sunnah dah betul. Yang ketiga tu kena kata hurmah. Yang keempat tu kena kata makruh. Sebab hukum. Hukum tu wujub. Adapun kalau panggil wajib tu mana ibadat yang hukum wujub tu dikatakan wajib. Jadi kalau kita katanya
sembahyang 5 waktu, diri sembahyang tu wajib. Diri sembahyang tu wajib. Hukum dia wujub. Itu dia berbeza. Diri ibadat tu wajib. Sembahyang yang wajib. Sembahyang yang wajib. Adapun hukum dianya wujub. Puasa Ramadan ialah wajib. Hukum dianya wujub. Hukum dianya wujub. Dah. Curi, diri perbuatan curi itu haram. Yang haram. Haram tu yang haram. Adapun hukum dianya hurmah. Hukum dia tu hurmah. Keempat tu makruh. Diri benda tu kencing dalam berdiri. Kencing dalam berdiri tu makruh. Hukum dianya karahah. Hukum tu karahah. Tetapi bahasa Melayu kitanya masyhur katanya panggil wajib, panggil makruh, panggil haram. Padahal kalau nak betul tu seperti sanilah. Maka tengok dia katanya, maka arti wajib itu tuntut suruh berbuat. Tuntut buat lah. Tuntut suruh berbuat. Suruh tu mana tuntut? Suruh tu mana tuntut? Tuntut suruh buat akan sebagai tuntut yang putus. Apa mana putus? Tak dapat tiada, tak dapat tidak ditunaikan. Tak dapat tidak, tak dapat tiada ditunaikan. Sekiranya kalau tak tunai itu, sepatut diseksakan. Sekiranya kalau tak tunaikan yang wajib ini, sepatut diseksakan di dalam neraka. Misal dianya, seperti dituntut suruh beriman dengan Allah. Yalah. Dan Rasulnya, dan dengan segala qawaidil Islam, apa dia? Yakni dengan rukun atau qawaidil Islam, yakni rukun-rukun Islam yang 5, sembahyang, puasa, zakat, haji, mengucap 2 kalimah syahadah bagi orang kafir nak masuk Islam, itu adalah wajib. Dan sama dengan wujub tu kita panggil fardun. Fardu. Kalau sembahyang kita niat tu kita tak sebut wajib, kita sebut fardu. Mana sama. Saja ku sembahyang fardu zuhur. Kalau kita lari daripada kita tak kata fardu, kita kata wajib pun boleh. Saja ku sembahyang wajib zuhur pun boleh. Tapi tak masyhur. Yang masyhurnya kita guna perkataan fardu. Tapi fardu, fardu dan wajib satu makna di dalam mazhab Syafi'i. Mana sama. Wajib itulah fardu, fardu itulah wajib. Dan arti sunat itu tuntut suruh berbuat. Mana tuntut buatlah. Akan sebagai tuntut yang tiada putus. Mana tiada putus tu maknanya kalau tidak tunai, tidak dijanji seksa. Itu mana tidak putus. Maknanya kalau tidak tunaikan yang suruhan ini, tuntutan ini tak diseksakan. Itu maknanya tidak putus. Kalau buat dapat pahala, kalau tunai itu dapat pahala. Tetapi kalau tak tunai, tak buat tu maka tak diseksakan. Tak dijanji seksa. Tak sepatut diseksa. Misalnya seperti tuntut suruh sembahyang sunat subuh, sunat belum subuh. Umpamanya tarawih, raya, kurban, banyaklah. Dan arti haram itu. Dan arti haram itu tutut tegah. Maknanya daripada berbuat. Maknanya tutut tinggal. Maknanya tak buat. Tutut tegah daripada buat. Mana tutut yang tekannya ialah tak buat. Pantang ke nak panggil.
akan sebagai tuntut yang putus. Tutuk tinggal, tutuk tegah tinggal, tu yang putus. Maknanya kalau buat, sepatut diseksa. Kalau buat tu, sepatut diseksa. Begitu. Kalau buat tu, sepatut diseksa. Tetapi kalau tinggal, itu yang naknya. Kalau tinggal, itu yang naknya. Misalnya seperti tuntut tegah, yang tinggal daripada minum arak. Sebab minum arak tu ialah haram. Dan arti makruh itu tuntut tegah daripada buat-buat, maknanya tuntut tinggal buat. Maknanya pantang, jangan buat. Akan sebagai tutut yang tiada putus. Maknanya sekiranya kalau ada siapa buat tu, mana tak dijanji seksa. Kalau ada buat, tidak dijanji seksa. Seperti membaca Quran di dalam rokok. Baca Quran di dalam rokok, itu adalah hukumnya makruh. Maka daripada 4 perkara tadi, 2 sebelah balik suruh tutup buat, 2 sebelah balik tutup tinggal. Maka kita tengok yang sebelah balik tutup buatnya ialah wajib dan sunat. Wajib kalau tak tunai berdosa, dijanji seksa. Sunat kalau tak tunai tak berdosa, tidak dijanji seksa. Tetapi wajib dan sunat tu apabila kita buat, kita tunai, diberi pahala kalau ikhlas. Diberi pahala kalau ikhlas. Benda wajib, benda sunat tu diberi pahala kalau kita buat, kita tunai, dapat pahala, tetapi dikaitnya jika ikhlas. Begitu. Kemudian dalam wajib tu pula ada pecah-pecahan pula, ada berbagi wajib. Wajib fardu ain, wajib aini, wajib kifai, wajib fardu kifayah, fardu ain. Sunat pun ada 2 juga, sunat kifayah, sunat ain. Pun ada juga, patut sunat biasa, sunat muakkad. Gitu. Jadi maknanya kalau buat dapat pahala, dapat balasan baik, sekiranya kalau ikhlas. Begitu. Lepas tu sebelah balik, yang ketiga dengan yang keempat pula. Yang ketiga dan yang keempat, ialah yang ketiga tu haram, yang keempat tu makruh. Sekiranya kalau siapa yang mengerjakan perkara yang diharam, sepatut diseksa, maknanya berdosalah dia. Sepatut diseksa. Tetapi yang makruh, kalau buat tu tidak ada janji seksa, tidak berdosa. Itu sebelah balik buat. Tapi benda haram, benda makruh ni kalau tinggal. Kalau tinggal, maknanya benda haram kita tak buat. Benda makruh kita tak buat. Benda haram kita tak buat. Benda makruh kita tak buat. Betul lah dengan kehendak syarak. Benda haram kita tak buat. Benda makruh kita tak buat. Betul lah dengan kehendak syarak. Syarak tutup kita tinggal. Tapi nak tanyanya dapat pahala ke tidak atas kita tak buat, atas kita pantang. Maka kalau tilik kepada nak lepas daripada berdosa, semata-mata kita tak terjatuh, tak terlibat dengan benda yang diharam. Benda yang diharam, benda yang dimakruh, semata-mata kita tak terlibat, tak buat dia, dah lepas kita daripada sakutan larangan Allah.
semata-mata kita tak buat tu ikutlah sebab apa-apa sebab tak buat sekalipun dah lepas kita daripada sakutan daripada salah kita buat itu daripada sakutan dosa tu tak ada. Jadi kita ambil benda haram dululah. Contohnya dia katanya minum arak. Semata-mata kita tak minum arak dengan mana-mana kerana sekalipun, dengan apa-apa sebab sekalipun, dengan tak ada sebab sekalipun, dah lepas kita daripada dosa minum arak. Itu semata-mata kalau kita tak minum arak dengan mana-mana sebab, mana-mana kerana sekalipun, dah lepas kita daripada sakutan dosa. Tetapi nak dapat pahala ke tidaknya, dia begini. Masalah tinggal benda haram ni, begitu juga tinggal benda makruh, nak dapat pahala di atas tinggal, di atas pantangnya, kita kena ingat katanya, ada tinggal dalam hati katanya, tak buat ni sebab Tuhan larang, sebab syarak larang. Sebab kalau buat jadi deraka kepada Allah. Cumanya deraka yang makruh tak berdosa. Begitulah. Ingat katanya, kalau kita tak buat ni, ingat nak taat kepada Allah. Allah larang, kita pun tak buat. Situ dapat pahala. Tetapi semata-mata tak buat tu, kalau semata-mata contohnya orang ni dia tak suka, dia bau arak tu dia dah busuk dah. Dia tak suka minum arak. Maka dia tak minum tu bukan kerana ingat kata larangan Allah. Bukan ingat begitu tak. Semata-mata tabiat dia tak suka kepada arak. Maka itu tak dapat pahala. Jadi maknanya kita pantang daripada benda haram, benda makruh tu. Ingat katanya tak buat. Kenapa kau tak buat? Tak buatlah, tak boleh buatlah sebab syarak larang, Allah larang. Sebab tu saya tak buat. Kalau contohnya begitu dapat pahala. Dapat pahala dah tak tinggal benda haram, benda makruh. Sebab kita ingat balik setiap-tiap hukum syarak yang empat ni, dia ada dua. Yang pertama tu suruh, dua yang pertama tu larang. Maka dia ada satu bahasan katanya dalam kaedah ilmu usul al-fiqh, dia kata setiap perkara kalau suruh dilarang daripada lawannya. Setiap perkara dilarang ada suruh dengan lawannya. Contohnya sembahyang 5 waktu, ada suruh dia, suruh sembahyang 5 waktu. Maknanya ada larang tak solat. Ada larang tak solat. Solat 5 waktu tu suruh buat. Maka kalau ada suruh, tentu kena ada larang dengan lawan dia. Ialah tak solat tu dilarang. Lepas tu, begitu juga minum arak. Minum arak tu dilarang. Maknanya dilarang minum arak, maknanya disuruh akan lawannya. Lawan bagi minum arak. Lawan bagi minum arak tu mana? Tak minum. Pantang daripada minum. Tu disuruh. Sebab tu apabila dia tak minum arak tu, kerana ingat kata syarak Allah larang, ingat kata nak patuhkan akan syarak akan Allah, maka dapat pahala. Sebab dia ada suruh, ada larang. Kalau larang minum arak tu dilarang. Maknanya disuruhkan dengan lawan bagi minum arak. Tapi apa dia lawan bagi minum arak? Ialah tak minum. Tak minum arak. Itu lawannya. Jadi maknanya disuruhkan kita pantang daripada minum arak. Disuruhkan kita pantang daripada minum arak sebagaimana disuruh kita mengerjakan solat. Tapi suruh buat, ni suruh pantang. Kalau kita nak cakap pun minum arak disuruh. Tapi dengan mana sebaliknya, minum arak disuruh kita pantang. Begitu.
Disuruh kita pantang daripada minum arak. Kalau sembahyang 5 waktu disuruh kita buat, dilarang tak buat. Dilarang tak buat. Sebab tu kalau tak buat tu berdosa. Begitu. Puasa Ramadan, puasa bulan Ramadan, puasa tu disuruh kita buat, dilarang kita tak buat. Kalau ada suruh, ia ada larang sebaliknya. Yang lawan dia. Puasa lawan dia tak puasa, semayang lawan dia tak puasa, tak semayang. Minum arak lawan dia tak minum. Tak minum, tak minum kata pantang. Begitulah. Tengok. Sebab tu minum arak ni dilarang daripada minum arak. Maknanya disuruh tak minum. Mana disuruh pantang daripada minum. Maknanya mana pantang daripada minum arak tu disuruh oleh syarak. Dituntut oleh syarak. Apabila kita ingat katanya pantang daripada minum arak ni disuruh oleh syarak, kita pun patuh. Patuh maknanya kita pun pantang. Maka dapat pahala di atas pantangan itu. Dapat pahala di atas pantangan itu. Tetapi kalau seorang tu kita katanya hidup dia ni tak kenal apa benda arak. Lepas tu dia tak pernah minum. Dia tak pernah tempatan dia tu tak ada arak. Tidak ada jenis arak, semua tidak ada. Lagi pulaknya dia tidak kenal arak. Tu apa dia? Lagi pulaknya dia tak pernah minum. Dalam seumur hidup mati dengan tak pernah minum arak, dia tak kenal arak. Mati dengan tak minum arak. Maka lepaslah dia tu daripada berdosa minum arak, dah lepas. Walaupun dia apabila mati tu dia baru tahu, arak ni dilarang daripada minum. Saya baru tahu. Tahu tu kau dah mati, fardunya nak ceritanya. Tahu dah mati, tapi dia tak pernah minum. Maknanya lepas dia daripada sakutan dosa minum arak, dia dah lepas. Tapi orang ni dapat pahala di atas tinggal minum arak ke tidak? Jawabnya tak dapat pahala. Contohnya seorang tu dia bakhil, duit dia dapat dia simpan, dia bakhil sungguh-sungguh, sampai ke zakat pun dia tak keluar. Zakat mana-mana pun dia tak keluar dengan sebab dia bakhil tu, jadi dia tak berjudilah dengan duit dia. Dengan sebab dia bakhil, dia tak berjudilah dengan harta dia, dengan duit dia. Maka dah lepas dia daripada berdosa, berjudi itu dah lepas. Walaupun dia tak berjudi itu bukan kerana taat kepada Allah, kerana sayang ke duit dia. Begitu ya. Kita nak bagi nampaknya begitu. Jadi maknanya benda haram, benda makruh ni, kalau tak buat tu dapat pahala ke tidak? Kalau orang tanya benda haram, benda makruh ni, kalau kita tak buat dapat pahala ke tidak? Jawabnya kalau tak buat semata-mata tak buat dengan sebab tak suka, artinya dengan sebab tak minat, tak suka pada benda tu, tidak ingat kerana larang syarak, maka itu tak buat tu lepas pada berdosa, lepas pada sakutan dosa, tetapi tak dapat pahala. Orang yang nak dapat pahala tu ingat katanya, kalau setengah orang tu suka, dia nak minum, ingin nak minum, tengok nampak sedap dia orang tu minum arak, dia pun nak ingin, tapi dia pantang, ingat kata Allah larang, itu dapat pahala. Jangan pula kata kena minum dulu, bagi jadi suka dulu nak dapat pahala, tak mesti begitu. Jadi maknanya, kita ingat katanya, kita tak akan minum arak sebab Allah larang. Kita tak akan berjudi sebab berjudi ni Allah larang. Begitu. Jangan kerana lain untuk nak dapat pahala. Jadi pantang daripada segala perkara yang diharamkan, yang dimakruhkan adalah pantang, ingat katanya tak buat tu kerana larangan Allah. Itu barulah dapat pahala.
Dan kelimanya, apa tu saya ada tertinggal uraian tentang kalamullah azali yang bergantung. Kalamullah azali yang bergantung tu nanti saya urai balik. Nak habiskan bilangan dia dulu. Kelimanya ibahah. Ibahah. Masuk di bawah hukum taklifi juga. Ibahah, iaitu barang yang diharuskan oleh syarak pada berbuat atau meninggalkan. Diharus maknanya tidak ada tutup, tidak ada suruh, tidak ada larang. Tidak ditutup buat, tidak dilarang buat. Tidak ditutup buat, tidak ditutup, tidak disuruh buat, tidak ditegah, tidak dilarang daripada buat. Maknanya free. Free maknanya tak disuruh, tak dilarang. Free maknanya kalau kereta tu gear dia tu, kereta yang tu, maknanya duduk dalam free. Tidak disuruh, tidak dilarang. Bukan benda disuruh, bukan benda dilarang. Itu maknanya benar-benar ibahahnya begitu. Tidak disuruh, kita ingat begitu. Tidak disuruh, tidak dilarang. Lepas tu, kita ni nak kalau benda wajib tu dapat pahala di mana? Di kita tunai. Kan? Benda wajib, tengok balik. Benda wajib kita dapat pahala ditunaikan. Tunaikan kita buat sebab Allah suruh kita buat sembahyang 5 waktu, kita pun tunai dapat pahala. Kenapa? Kita sembahyang, kita buatkan perbuatan sembahyang tu dapat pahala sebab Tuhan suruh kita buat. Maka benda ibahah ni dia tak ada suruhan, tak disuruh. Kalau gitu, kalau buat pun tak dapat pahala semacam benda wajib. Benda wajib sebab disuruh, sebab tu kalau kita buat tu dapat pahala. Kalau ikhlas, benda harus ni, benda ibah ni tak disuruh buat. Tak disuruh buat. Apabila tak disuruh buat, kalau buat pun tak dapat pahala lah. Begitu juga benda haram tadi, kalau kita pantang, ingat kata larangan syarak, kita pantang, ingat larangan syarak, dapat pahala di atas tinggal buat. Sebab dia ada larang. Adapun benda ibah ni tak ada larang juga. Kalau begitu, tak buat pun tak ada pahala dosa. Buat tak ada pahala, tak ada dosa. Kalau tinggal pun tak ada pahala, tak ada dosa. Sebab tak disuruh, tak dilarang. Free. Iaitu barang yang diharuskan oleh syarak pada berbuat atau meninggal. Maknanya diharus mana begitu? Diharuskan oleh syarak pada berbuat, mana syarak tak suruh buat, atau tinggal, mana syarak tak larang, tak suruh, tak larang. Serah kepada kita lah nak buat tak nak buat pun. Dah. Dengan ketian berat salah suatu atas yang lain. Maknanya salah suatu ini tinggal dan buat, berbuat dan tinggal tu tak ada kata berat mana-mana sebelah. Sama. Dan seperti makan roti, kalau makan dadah, makan benda mabuk itu dilarang, makan racun tu dilarang. Makan roti tu pun roti kena kata roti kita sendiri. Makan tidak melebihi, makan biasa ni lah. Makan roti kita sendiri. Jangan roti orang lain, itu masuk dalam larang kan. Makan roti mana? Kalau tanya makan roti siapa yang kata masuk dalam hukum harus? Makan roti kita sendiri. Lepas tu makan tu, makan tu apa dia? Makan dengan secara tidak melebihi. Kalau makan banyak sampai melebihi mudarat pada badan pun haram juga. Begitu ya.
Seperti makan roti dan tak makan adalah makan roti tak disuruh, makan roti ni juga tak dilarang. Buat tinggal sama, tidak ada pahala dosa. Buat tak buat sama, tidak ada pahala dosa. Nah, ini semata-mata tilik kepada makan roti, tetapi jangan sambung dengan yang lain lah. Kalau buat jadi sambungan dengan yang lain, jadi ilat bagi benda lain, dia jadi aridi pula. Makan roti ini untuk nak sihat, untuk nak kuat badan. Macam kita makan roti nak bagi kuat, nak bagi kenyang, esok nak puasa. Itu dapat pahala. Itu masuk dalam suruh pula. Kita makan roti untuk nak kuatkan badan itu, kalau tidaknya lapar, tak ada tenaga kita nak bangkit, nak berdiri solat, nak pergi ke masjid. Itu dapat pahala pula, tapi aridi. Aridi dengan secara asalnya tak disuruh, tak dilarang makan roti ni. Atau memakai kain benang. Benang yakni bukan setera. Bukan buat daripada setera. Benang biasa ni tak disuruh, tak dilarang. Tapi kalau benang tu benang setera, dilarang pada lelaki, diharuskan bagi perempuan. Atau meninggal keduanya, makan dan pakai. Memakan dan memakai. Jadi maknanya kedua-dua tu tak disuruh, tidak dilarang. Kita tengok yang tadi sikit, lebih dia katanya terjemuh bahasa Arab tu khitabullah ta'ala al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin bit talabi awil ibahati awil wad'i lahuma. Artinya iaitu kalam Allah Ta'ala, kalam Allah yang al-azali, sifat kalam Allah Ta'ala, sifat kalam tu lah yang kita bilang yang ke-13 sifat kalam tu, kalam Allah yang azali. Kalam Allah yang azali. Kalam Allah yang azali, yang bergantung, yang bersangkut, yang bertakluk. Kalam Allah yang kita bilang sama' basar kalam, kalam tu lah. Sifat kalam, sifat perkata bagi Allah tu lah. Lepas tu kita maklum di sana, sifat kalam Allah Ta'ala, dia takluk macam dia. Tengok. Yang bergantung, bahasa Arab kata al-muta'alliq. Yang bertakluk. Yang kita duk belajar dalam sana. Bertakluk. Itu yang bergantung. Tapi sifat kalam ni takluk dia macam mana? Takluk dilalah. Beritahu. Menunjuk, memberitahu. Maka beginilah. Dia kalau kita ni kita bercakap tu lah. Kalau kita ni kita bercakap. Bercakap dengan tutup, bercakap dengan ibahah, bercakap dengan tutup. Itu panggil khitab Allah Ta'ala kepada kita. Kalau kita ni bercakap, kita bercakap dengan anak kita, jangan buat. Jangan keluar pada rumah, jangan keluar daripada rumah. Itu cakapan kita yang bersangkut dengan perbuatan anak kita. Itu cakapan kita yang bersangkut dengan perbuatan kita, perbuatan anak kita. Apabila dia main malam-malam tu, macam anak saya kena suruh tiap malam, dia tak jadi tidur. Tidur. Tu mana cakapan kita lah. Cakapan kita yang ada sakutan dengan perbuatan anak kita. Apa dia? Tidur.
Itu kalau kita manusia. Kita bercakap dengan anak kita yang mana cakapan kita tu ada tuntutan tidur. Kita kata jangan keluar daripada rumah panas. Tengah-tengah hari jangan keluar daripada rumah. Jadi mana cakapan kita, cakapan kita yang bersangkut dengan perbuatan anak kita. Apa dia? Jangan keluar, tak keluar. Begitulah. Lepas tu kalam Allah Ta'ala, kita maklum sifat perkata Allah Ta'ala itu, Allah Ta'ala bercakap bukan dengan sifat perkata, dengan sifat kalam, bukan bercakap melalui lidah mulut macam kita. Gitu. Maka sifat kalam Allah Ta'ala takluknya dilalah, mana beritahu, menunjuk. Maka sifat kalam Allah Ta'ala yang bergantung, mana yang bertakluk dilalah tu, yang bergantung al-muta'alik, yang bertakluk, yang bergantung, yang menunjuk, yang memberi faham kata dia tutup buat, dia beri faham kata dia tutup tinggal, dia beri faham kata dia ibahah, dia beri faham kata dia buat jadi hantaran, gitu. Begitu. Tu kalau nak banding tu seperti kita bercakap dengan anak kita, kita bercakap tu mana kita tujukan cakapan kita dengan dia bukan dengan diri dia, dengan dia tilik pada perbuatan. Tilik kepada perbuatan. Dia kalam Allah Ta'ala sebagaimana kita belajar dalam sifat kalam tu bertakluk. Takluk dia tu takluk dilalah. Takluk dilalah tu maknanya beritahu, menunjuk. Kalau menunjuk di atas tutup buat, panggil suruh. Kalau menunjuk di atas tutup tinggal, panggil larang. Begitu. Itulah katanya kalam Allah. Memanglah kita nak tahu daripada mana kalau Allah tak bagi tahu kan. Maknanya Allah bercakap. Allah bercakap tu makna takluk sifat kalam dia lah. Kita nak tahu dari mana kalau Allah tak cakap kata ini kena buat. Kalau Allah tak cakap kata ini jangan buat. Tapi bercakap Allah Ta'ala tu dengan kena kepada bertakluk oleh sifat kalam dia. Begitu. Maknanya kalam Allah Ta'ala yang bergantung maknanya bertakluk oleh sifat kalam Allah Ta'ala tu. Kalau kita panggil bercakap. Bercakap. Dah. Sebab kalau sifat samuk bertakluk oleh sifat samuk panggil apa? Mendengar. Bertakluk oleh sifat basar, melihat. Bertakluk oleh sifat kalam, bercakap. Tapi cakap sifat kalam dia takluk dengan secara dilalah. Beritahu. Nak ke mana? Beritahu. Begitulah. Jadi maknanya Allah Ta'ala beritahu kepada kita kata benda ni ditutup buat, benda ni ditutup buat, ditutup tinggal. Benda ni tidak ada tutup buat, tidak ada tutup larang, tutup tinggal. Kalau ibahah, begitulah. Itu maknanya kalam Allah yang bergantung. Sifat kalam Allah yang azali, yang bertakluk. Takluk dilalah. Begitulah. Nanti kita akan jelas tengok sekali lagi dalam takluk, dalam bahasan sifat kalam lagi akan datang. Maka kita kembali kepada masalah kita. Katanya pula, dan yang wajib itu dan yang wajib itu diberi pahala. Kita tambah sikit. Jadi barang yang diberi pahala. Barang yang diberi pahala. Barang yang diberi pahala. Barang yang diberi pahala. Barang yang nak tambah barang yang nak tambah begitu. Barang tu apa dia? Perbuatan lah.
Barang tu perbuatan-perbuatan lah. Perbuatan ni masuk 3 bagai ya. Perbuatan anggota zuhir, perbuatan mulut lidah, perbuatan hati. Barang yang diberi pahala, barang di sini ialah perbuatan. Perbuatan anggota zuhir, perbuatan mata, telinga, kaki, tangan, perbuatan mulut, perbuatan lidah, mulut bercakap, perbuatan hati masuk bab i'tiqad, masuk bab niat, begitu. Barang yang diberi pahala, tapi diberi pahala ni kalau ikhlas lah. Tak ikhlas tak beri juga. Diberi pahala atas mengerjakan dia kan barang. Kita buat dengan secara sempurna, cukup syarat, cukup rukun. Kita buat dengan sempurna syarat dan rukun serta ada ikhlas. Diberi pahala. Diberi pahala. Jadi contohnya sembahyang 5 waktu. Kita dah buat, kita dah tunai. Tunaian kita, buatan kita, buat solat kitanya dengan sempurna syarat dan rukun. Syarat dan rukun pada zuhir dah sepenuh semuanya. Syarat dan rukun. Maka sembahyang tu dikira kata sembahyang yang sah. Lagi pulanya ada ikhlas. Maka diberi pahala. Tapi kalau tak ada ikhlas, tak dapat pahala, cumanya lepas daripada tuntutan wajib. Contohnya sembahyang orang tu 5 waktu dia sembahyang zuhur masalan, dia sembahyang tilik pada syarat dah sempurna, tilik pada rukun sembahyang pun dah sempurna. Lepaslah dia daripada tuntutan wajib. Apabila dia tunaikan ibadat solat tu, dia tunai, kalau sembahyang wajib, lepas pada wajib. Kalau sembahyang sunat, lepas pada tuntutan sunat. Kalau dia tunai dengan secara sempurna syarat dan rukun. Kalau dia tunai dengan secara sempurna syarat dan rukun, lepas daripada tuntutan suruh, lepas pada tuntutan wajib, lepas daripada tuntutan sunat. Tapi nak dapat pahala ke tidak, terhenti di atas ikhlas. Kalau ikhlas, tak ria, dapat pahala lah. Dapat pahala. Maknanya apabila dia tunai dengan secara sempurna rukun dan syarat, kalau benda tu benda wajib, lepas pada berdosa, lepas pada haram tak solat. Sebab tak solat tu haram. Sebab kaedah tadi, disuruh ada dilarang dengan lawan dia kan. Dilarang ada disuruh dengan lawan dia. Maka apabila dia tunaikan sembahyang dengan secara sempurna syarat dan rukun, semata-mata sempurna syarat dan rukun, lepas dia daripada sakutan wajib. Lepaslah dia daripada berdosa, tak solat. Tapi pahala dapat ke tidak, itu tengoklah ada ikhlas ke tidak. Begitu juga kalau benda sunat. Benda sunat apabila kita buat dengan secara sempurna syarat dan rukunnya, maka lepas daripada tapi dia tak berdosa lah. Lepas daripada makruh tak solat. Contohnya sembahyang tarawih. Disuruh kan? Sembahyang tarawih itu disuruh, tapi suruhan sunat. Apabila kita tunaikan ibadat sembahyang tarawih, lepas dah kita dengan secara sempurna syarat dan rukun, lepas kita daripada makruh tak solat. Tapi bukan lepas pada dosa lah. Kalau sembahyang 5 waktu lepas pada dosa, yang ni bukan berdosa kalau tak buat. Lepas daripada hukum makruh tak buat solat tarawih. Lepas juga kita pun. Tapi nak dapat pahala, terhenti di atas ikhlas. Begitulah. Sebab ingat begitu. Ingat katanya setiap perkara tu, kalau disuruh dengan suatu, tentu ada larang daripada lawannya. Memanglah begitu.
Kau kena solat, jangan tak solat. Betul lah. Solat dengan jangan tak solat tu sama. Kau mesti solat, jangan tak solat. Sama dua tu. Ya, benda sama. Begitulah. Jadi mana dia katanya diberi barang, diberi pahala, diberi pahala, pahala tu balasan baik, balasan baik yang itu syurga. Nah, atas yakni kerana mengerjakan dia, menunaikan dia, mengerjakan dia, yakni menunaikan dia, nak dapat pahala tu syarat kena ikhlas. Dan siksa, yakni disiksa, diazab. Disiksa atas meninggalkan dia. Kalau tak tunai, disiksa. Tapi kita begini, kalau buat dapat pahala kan. Kalau tinggal, disiksa. Maknanya, tapi masalahnya kalau sebelum Allah Ta'ala amat murah, amat kasih sayang dengan hambanya, lagi pula Allah Ta'ala tak zalim pada hambanya. Dengan maknanya, apa nak cerita, kalau sebelah balik pahala, dia bagi semata. Dia tak mengurangkan pahala. Nak bagi lebih itu ada. Buat satu bagi 10, buat satu sampai ganda sampai 50, sampai beratus pun ada, sampai 700 pun ada. Jadi sebelah balik pahala, mustahil Allah tak bagi pahala. Artinya mengurangkan pahala. Itu mustahil. Sebab masuklah kata zalim. Sebelah balik balasan baik itu mengurang tidak. Sebab jadi mustahil. Kekurangan. Sebab jadi zalim. Tetapi kalau buat satu, Allah akan bagi pahala. Bagi pahala tu, sama banyak, sekurang-kurangnya bagi pahala sebanyak dia buat. Tapi ghalib-ghalibnya digandakan. Digandakan. Ghalib-ghalibnya digandakan. Begitu. Ghalibnya digandakan. Itu sebelah balik pahala. Tak kurang, sama banyak dengan amalan, artinya digandakan. Tetapi sebelah balik seksa ni, maknanya, sekali lagi, di pahala ni mana mesti, seolah katanya, mesti diberi pahala. Tapi seksa ni kita kena kata begini, dan disiksa ni sepatut disiksa. Kena kata begitu. Dan seksa atas meninggalnya ni patut disiksa. Sepatut disiksa. Sepatut disiksa ni kenapa boleh kita kata begitu, tak kata mesti disiksa? Kalau pahala tu mesti diberi pahala. Kalau pahala kita cakap begitu, sebab kalau buat amal ibadat, amal taat, kalau Allah Ta'ala bagi pahala, menyalahi janji. Menyalahi janji tu tilik pada yang dia janji kan. Tilik pada menyalahi janji itu adalah mustahil. Dia janji nak bagi pahala, mesti kena bagi pahala. Sebab tu kita kata kalau pahala tu mesti dibagi pahala sebab tilik kepada janjian Allah. Tapi kalau tak buat benda wajib, dia kata disiksa. Tapi kita kena kata, kena tafsir kata disiksa ni sepatut disiksa. Sebab Allah Ta'ala amat mengampun. Allah Ta'ala amat mengampun. Setengah orang tu mati, setengah orang tu dosa dia tak taubat pun Allah Ta'ala mengampunkan dosa dia. Sebab tu diseksa, jadi sepatut diseksa. Kalau Allah Ta'ala nak seksa pun ada hak diseksa. Tetapi tak mesti Allah Ta'ala menyeksa sebab ada Allah Ta'ala mengampunkan dosa orang yang tinggal sembahyang. Ada. Seksa ni maknanya sepatutnya. Sepatut saja diseksa. Boleh jadi diseksa sengerti, boleh jadi tak diseksa sebab Allah Ta'ala mengampunkan dosa. Jadi maknanya mengampunkan dosa, menghapuskan dosa, mengurangkan dosa, itu kemuliaan. Itu kemuliaan. Sebelah balik dosa tu nak jadi mulia di mana?
kemuliaan di mana? Dikurangkan dosa, dihapuskan dosa. Zalim di mana? Ditambah. Buat satu, berdosa dua. Itu jadi zalim di situ. Sebalik-balik dosa, kemuliaan mana? Kurangkan. Yang 10 tinggal ada 5, ada 6 gitu. Artinya hapus. Yang 10 jadi kosong. Itu kemuliaan. Tetapi kalau 10, benda tu sepatutnya 10, dia naik 11, 12, 13, itu zalim. Itu zalim. Tapi sebelah balik pahala, kalau mengurangkan pahala. Buat 10, dapat 9. Mengurangkan pahala atau menghapuskan pahala. Itu zalim. Sebalik dengan tadi, itu zalim. Itu zalim. Tetapi kalau buat 10 dibagi 10, itu dah bukan zalim, dah tunai kan. Tapi Allah amat murah, amat kasih sayang, amat mulia, karim, dia banyakkan kita buat 10 dia bagi sebelah ganda. Setengah tu sampai 700, setengah katanya lebih banyak tak terhingga kalau dia kanak nak berganda-ganda lah. Begitulah. Dan diseksa maknanya patut diseksa. Ada hak. Jadi kalau Allah Ta'ala seksa sebab dia tak solat tu tak jadi zalim. Tak jadi zalim. Tapi tilik kepada dia sangat taubat, adalah setengah orang tu dosa dia tu diampun, tak diseksa sebab dia berdosa. Sebab tinggal sembahyang tu boleh jadi dia tak kena seksa sebab Allah Ta'ala mengampun kepada dia atau dapat syafaat daripada Nabi kan masalah. Misal yang wajib tu seperti sembahyang 5 waktu dan puasa Ramadan. Begitulah. Maka kita akhirkan kitab ni dengan kata dan yang sunat itu diberi pahala. Wallahu a'lam, alhamdulillah rabbil alamin. Itulah kitab ni kita akan sambung lepas raya balik. InsyaAllah 10 minit lagi kita sambung kitab Aqidatun Najim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah lana wa ma'arif lana wa barakal kalimah jama'amalana khalisatan li wajhika al-karim. Allahumma inna nasta'duka ma qara'na wa fasna ma sami'na wa tub 'alaina wa ta'ti yadina subhana rabbika rabbil izzati amma Amin ya Allah. wa salamun ala mursalin walhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Terima kasih Baba. Terima kasih Baba. Jumpa lagi. InsyaAllah 10 minit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam insyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.